Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam Agenda Awani. Hari ini disiarkan secara langsung dari studio kami di Bukit Kewangan. Kita bercerita mengenai bola malam ini. Ya, mungkin suasana ataupun cerita-cerita mengenai bola pada hari Sabtu lepas mungkin dah kurang kedengaran, tapi itulah kemeriahan Hari Raya pada tahun ini, di mana kemeriahan itu disulam ni juga dengan cerita-cerita bola daripada kisah perpindahan tempat perlawanan daripada Stadium Bukit Jalil ke Stadium Shah Alam sehinggalah ketidakmunculan Messi dan sebagainya menjadi satu perbualan yang hangat sepanjang hujung minggu lepas. Dan itu kita nak bincangkan dalam agenda awal pada malam ini. Kerana mungkin perlawanan keputusannya kita sudah ketahui 3-1. Tapi apa yang lebih menarik untuk dibincangkan, ke manakah hala tuju pasukan Harimau Melaya Malaysia khususnya menjelang perlawanan kelayakan untuk Piala Asia 2015, dan bagaimana kita bercerita juga mengenai penganjuran sukan dan juga pengurusan fasilitas kemudahan sukan di negara kita. Jadi saudara Sadiq Musaffar bersama saya dalam agenda awal pada malam ini, merupakan pensyarah Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda awal pada malam ini. Ya, Barca dan juga Malaysia mungkin sudah beberapa hari perlawanan itu, tetapi apa yang lebih menarik kalau kita lihat daripada kesimpulannya, beberapa perkara terbangkit, antara lain ialah padang dan juga kemudahan sukan. Bagaimana penganjuran perlawanan pertunjukan pada hari ke-3 Hari Raya, dan juga bagaimana juga kita melihat, mungkin ada yang mengatakan bahawa bayar 600 lebih tapi dapat duduk sama dengan mereka yang bayar kurang. Dan juga bagaimana layanan terhadap pasukan ataupun kepada petugas-petugas media juga dipertikaikan. Akhirnya nanti, kalau kita kumpulkan segala ini, bagaimana kita membuat keputusan dan juga bagaimana ia mencerminkan perlawanan tempoh hari kalau diceritakan pada hari ini? Sebenarnya Zul, saya nak melihatkan dari segi konteks penjagaan dulu, ya. Macam mana brand power yang dibawa oleh Barcelona itu menidakkan stakeholders di Malaysia. Sampai apa yang dikatakan oleh Menteri Belia dan Sukan itu, YB Hairi, menyatakan kita seolah-olahnya tidak dinilai value di Malaysia ni. Orang yang mengurus takbir sukan di Malaysia ni tidak dinilai kerana tidak mengikuti justifikasi spesifikasi mereka. Mereka boleh ada kuasa, the brand power ni ada kuasa untuk menukar dan buat decision bagi pihak tuan rumah, the stakeholders, FAN dan sebagainya mengikut arahan tunjuk, seolah-olahnya kita ditarik hidup mengikut kehendak mereka. Itu satu. Kemudian tu dalam konteks yang kedua, tentang dream consumer yang ingin mereka cari dan ingin mereka bina dalam konteks Asia Tenggara, kerana mereka tidak pasukan-pasukan bola sepak Sepanyol, Real Madrid, Barcelona dan Atletico Madrid tidak dipasarkan di Asia Tenggara dengan begitu seperti EPL. Seperti EPL. Mereka cuba untuk penetrate benda-benda ni, dan mereka melihatkan sambutannya ada perkembangan tetapi tidak kukuh lagi, dan melihatkan keadaan-keadaan ini. Mereka begitu terkenal di Eropah, begitu hebat dengan rekod mereka, tetapi di Asia mereka lagi masih ada kekurangan peminat berbanding dengan kelab-kelab EPL. So benda ini yang ingin mereka penetrate, dan ini adalah satu ujian bagi mereka untuk mengkaji dan dapatkan data macam mana mereka nak buat penetrasi seterusnya dalam konteks dream consumer ni nak dibesarkan kelompoknya, seperti Manchester United, seperti Liverpool, seperti Chelsea dan sebagainya. Ini yang dua, dan kita lihat yang ketiga ini. Itulah sebabnya saya katakan pada siri yang lalu, ranking itu penting untuk diterima sebagai penghormatan oleh pihak luar. Kalau kita pasukan negara tidak ada ranking dan Malaysia masih lagi dalam 158, 160 dan terus naik dalam keadaan itu, sampai bila pun kita tidak dapat pengiktirafan dan penghormatan. Dan begitulah yang saya katakan kita akan alami. Kita sentiasa dipandang rendah di bumi kita sendiri. Walaupun mereka datang ke kita. Dalam keadaan konteks satu yang luar biasa je. Pertama kali perlawanan persahabatan diadakan dalam Hari Raya yang ketiga. You just menjadi masyarakat Islam yang begitu ramai, dan peminat bola sepak di Malaysia adalah 95% yang hadir ke stadium adalah dikategori orang-orang Melayu yang bukan Islam. Meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Dan Hari Raya Aidilfitri. Dan situ ada konflik ke situ dalam konteks tersebut. Mari kita perhalusi, kalau dilihat daripada konteks yang pertama tadi, bagaimana besarnya jenama itu, dan itulah membawa Barca datang ke sini. Dan akhirnya nanti, sebagai yang menerima jenama besar ini juga, macam saudara katakan tadi, seharusnya kita berada satu tahap yang sama juga dengan mereka. Menyediakan ekspektasi mereka bila mereka datang berlawanan di sini.
Dan bagaimana dalam konteks itu kita sudah pasti bahawa venue kita menjadi tumpuan kalau bukan sahaja dalam tahun ini saja tapi dalam beberapa tahun lewat kebelakangan ini. Perlawanan-perlawanan pertunjukan diadakan di Malaysia dan Malaysia menjadi destinasi persinggahan. Dan akhirnya nanti bagaimana kalau kita katakan, kita selalu mengatakan bahawa mungkin ada manfaat yang kita dapat daripada perlawanan pertunjukan, memberi pendedahan, memberi peluang kepada peminat untuk melihat bintang-bintang ternama dunia bermain di hadapan mereka sendiri. Tetapi ini satu pengajaran refleks kepada kita semula bahawa pengurusan jenama yang besar itu untuk kita uruskan di Malaysia ini bagaimana? Saya melihat macam ini, apa yang mereka datang, matlamat utama mereka datang ini adalah menjana keuntungan 151 juta, apa yang saya baca dalam surat khabar ya. Tetapi adakah itu diberikan kepada pasukan bola sepak Malaysia? Satu persoalan yang apa yang kita dapat dalam konteks itu. Dan sehingga 2-3 hari kita dah pergi sebagai penonton, peminat pergi menonton mereka berlatih di stadium dan dapat apa, dan dapat temu ramah, dan mereka buat surprise gimmick seperti benda-benda tersebut berlaku. Dan tetapi apa yang kita lihat di sini, begitu lemahnya kita, terutamanya dalam konteks the stakeholders, FAM, kita ada konflik dengan KBS, tuan punya padang dan stadium, dan kita ada pihak yang penganjur yang membawa pasukan Barcelona ke Malaysia. Saya rasa tidak ada penjelasan dan satu garis panduan yang begitu jelas dalam konteks mengimplementasikan. Benda tu ada, tapi saya cakap proses mengimplementasikan. Siapa yang lebih berhak dan siapa yang harusnya menyatakan ini adalah bidang tugas kami dan yang lain mesti ikut. Itu satu perkara yang perlu dikemaskan. Okey, itu yang menariknya kalau kita berbincang pasal bola, kita boleh menuju ke banyak arah perbincangan. Dan bagaimana selepas ini kita nak bercerita, kalau dalam isu stadium itulah, bagaimana ramainya rungutan bahawa diberitahulah di saat-saat terakhir, dan bagaimana kita persoalkan pengurusan kemudahan sukan. Kita memiliki kemudahan sukan yang bertaraf dunia, tapi penyelenggaraannya mungkin kita masih lagi sama ataupun tidak pernah berjaya untuk menguruskan dengan cara baik. Dan masalah isu padang ini bukan masalah baru, daripada 10 atau 20 tahun lepas kita dah dengar. Jadi bagaimana perbincangan itu kita dapat bincangkan atau kita kupas selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita berjumpa lagi dalam agenda awal selepas ini. Okey, betul kita dalam agenda awal ni kita masih bercerita pasca perlawanan Barca dan juga Malaysia. Banyak yang kita perlu perhatikan, bukan setakat daripada keputusannya saja ataupun prestasi Harimau Melaya pada malam itu. Kalau dilihat antara perkara yang menjadi perbualan sepanjang hari raya atau hujung minggu lepas ialah bagaimana 11 jam sebelum perlawanan venue ditukar. Dan ini ramai yang berkata bagaimana kesediaan kita dan juga kemampuan kita dalam pengurusan infrastruktur sukan negara kita. Bagaimana kita memandang aspek ini secara lebih serius dalam jangka masa terdekat ini, kerana ini bukan satu isu yang baru. Dan kalau dilihat, saudara-saudara ada mengatakan bahawa kalau di UK itu stadium bola adalah stadium bola. Dan ini dipunyai oleh klub. Bagaimana kita nak melihat perkara ini di Malaysia? Ini saya bawa satu perkara ini, governance dan konteks governance oleh government, governance oleh corporate world. Berbeza ya. Saya nak cakap perbezaan ini pernah berlaku. Satu sekolah korporat swasta mengadakan sukan dan datang CEO korporat ini ke sukan tersebut. Dia suruh tukar acara itu daripada akhir diawalkan. Dia nak tengok acara itu. Itu corporate punya kepala. Pemikiran corporate. Okey. Lihat dia orang yang dari stakeholder kat Malaysia ni kebanyakan berfikir secara government setting. Dah tak corporate. Barcelona brand power corporate, dia ubah. Dia nak, okay, you nak tengok kami bermain, you mesti ikut cara kami bekerja. Dan dalam aspek sukan hari ini, pembangunan sukan kita perlu mengikut cara corporate atau? Yes. Untuk berjaya lebih besar, untuk dapat penajaan, lebih luas pengaruh, lebih banyak peminat, lebih banyak keuntungan, perlu dilaksanakan secara corporate. You tak boleh selesa dan complacent dalam setiap masa. Mesti setiap tahun ada perubahan-perubahan. Berbalik pada stadium, saya nak cerita pasal stadium ni. Saya pergi ke Manchester. Manchester masa off season hari tu, mereka mengubah
landscape padang mereka dalam masa 2 bulan. Menukar turf padang dan sebagainya. Design stadium tu masih lagi tertutup. Mereka tak ada cerita pasal pencahayaan matahari tak dapat segala-galanya. Seolah-olah apa yang berlaku di stadium Bukit Jalil ada menceritakan ada masalah tertutup dan sebagainya. Mereka memerlukan hanya lebih kurang 60 hari untuk tukar padang dan digunakan pada musim baru ini, pada hujung minggu ini. Perlawanan pertama di Old Trafford adalah satu rumput baru. 60 hari. Kita nak tutup 6 bulan. 6 bulan. Ini 2 bulan saja. Dan sistem pepiratan mereka panjangnya 22 batu yang mereka bentuk, dan mereka punya sistem untuk menyegarkan rumput itu untuk terus hidup. Dan saya rasa saya tak tahu saya nak menyalahkan pihak mana, tetapi adakah kita tidak belajar dalam perkara ini? Teknologi ini boleh dipelajari dan boleh beradaptasi. Dan macam mana kita bangunkan manusia-manusia atau orang-orang yang ada dalam konteks nak mengkorporatkan minda mereka ini, membawa mereka ini menjaga image, bukan image sebagai pekerja, image sebagai satu brand power tadi itu. Dan teknologi dan sebagainya mungkin boleh dijalankan. Tapi macam kita katakan tadi, kalau dilihat dalam aspek, kalau kita bezakan Wembley dan juga Stadium Nasional Bukit Jalil, ianya mungkin pengurusannya berbeza, stakeholdernya berbeza. Kalau saudara-saudari ada bercerita bagaimana FA Kelantan berjaya dengan pengurusan padang stadium di sana, dan itu mungkin dapat dilihat dan boleh dijadikan ikutan kepada pengurusan venue-venue sukan di negara kita. Dan mungkin ianya kedengaran idealistik di Malaysia, tapi realitinya ini yang diperlukan untuk melihat kepada fasilitis sukan dijalankan atau diuruskan dengan lebih baik. Ya, betul. Itu adalah satu transform. Kita perlu transform. Kerajaan sekarang kita transform. You have to change through the needs of the people. Kita perlu pada kehendak peminat. Dalam konteks bola sepak, kemudahan sukan, padang, tempat duduk dan makan apa yang ada, penonton yang hadir dalam stadium dalam masa sekecil benda itu perlu dipenuhi. Dan konteks pemain, tempat latihan, apa yang kita lihat dekat Malaysia masih lagi bergantung pada ihsan kerajaan negeri, ihsan satu badan kerajaan tempatan, KBS. Itu adalah satu yang masih lagi ada, yang perlu diperbaiki kelemahan itu. Idea untuk menswastakan pertandingan bola sepak di Malaysia itu adalah sesuatu yang baik. Tapi saya nak tegaskan di sini, orang-orang yang berada dalam proses perswastaan itu perlu dia ditransformkan. Cara mereka bekerja, cara mereka berfikir. Mereka tidak boleh duduk dengan senang lena dan berfikir. Mereka sentiasa berfikir seperti seorang robot atau komputer yang secara generate untuk melihatkan, anticipate apa-apa perkara yang akan berlaku. Apa yang dia kenaki. Mereka tidak ada tahap kepuasan yang tekal, tapi mereka adalah yang bergerak ke hadapan. Bagaimana kita dapat memulakan? Ya, betul, transformasi itu besar kalau kita dapat. Dan ini bukanlah rocket science yang dilakukan dalam jangka masa yang begitu singkat. Dan kalau dalam konteks kita di Malaysia, mungkin ada contoh yang dapat diikuti, dan juga bagaimana kita melihat dari titik mana kita dapat lakukan perubahan itu sikit sebanyak. Saya rasa kita boleh tengok di Kelantan, kita boleh tengok di Johor sekarang ni, bagaimana seorang muda, Raja Tengku Mahkota Johor mencuba buat transformasi dalam pasukan dari segi semua aspek dan membentukkan image dan brand tadi itu. Dan hari ini mereka melihatkan Pauli Amar main dalam perlawanan persahabatan dalam tim Johor dengan tim Australia. So kita melihatkan macam mana proses ke arah penjanaan tahun hadapan tim itu, image itu dibina supaya betul-betul sentiasa bersama dengan pasukan. Itu saya balik kampung ke Johor, semua orang pakai baju JDT. It never happened before. Lepas pada era tahun 80-an Johor menang Piala Malaysia, lepas tu dia mati. Sekarang ni tengok semua pakai baju JDT. Walaupun bukan asli, tapi semangat itu ada. Dan lambang di cermin kereta ada
bintang 3 JDT itu semua. So kita lihat macam mana Bagaimana kuasa, image dan kuasa itu ditransformkan kepada kuasa masyarakat. penjenamaan itu yang dapat memajukan sukan itu. Itu Yes. konteks sukan pada hari ini. Dan selepas ni kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ni kalau kita bercerita mengenai perlawanan bahasa dengan Malaysia, tak lengkap kalau kita tak cerita mengenai prestasi pasukan Harimau Melaya dan bagaimana kita nak bercerita mengenai mungkin ada kalau di dada akhbar mengatakan itu menunjukkan prestasi yang agak baik berbanding dengan perlawanan sebelum ini, tapi ramai juga yang mengatakan bahawa bahasa bukanlah meletakkan seluruh kekuatannya dalam perlawanan di Malaysia dan bagaimana untuk menghadapi pusingan kelayakan untuk Piala Asia. Itu perbincangan selepas ini kerana saudara-saudari ada kiraannya di situ, ada analisis di situ. Perbincangan selepas ini dalam agenda awal ni. Okey, betul kita dalam agenda awal ni, saudara, bagaimana kita melihat perlawanan tempoh hari dan juga bagaimana analisis dilakukan prestasi Harimau Melaya menjelang perlawanan kelayakan Piala Asia menentang Bahrain pada Oktober dan juga perlawanan seterusnya pada November. Ramai yang melihat bahawa jaringan daripada Amri Yahya itu memang antara jaringan yang cantik. Akan tetapi bagaimana kita melihat bahawa realitinya prestasi pasukan Harimau Melaya itu bagaimana? Saya nak menceritakan begini. Memang Amri mencipta nama dalam pasukan-pasukan besar dengan Manchester dijaring 2 gol 2 tahun lepas. Lepas tu dijaringkan gol. Ada magic di situ. Magic di situ. Khas untuk Amri ya memang. Tapi dari segi pelibatan beliau dalam pasukan Harimau, saya melihatkan beliau berjaya menjadikan 4 gol dalam siri daripada Februari 1 Februari sampailah pada tarikh lawan Barcelona tu, beliau telah menjaringkan 4 gol, maksudnya gol kelima dengan Barcelona. Okey. Tetapi secara keseluruhannya magic yang ditunjukkan hanyalah pada Amri saja. Sesi Amri buat passing kepada Gunaleng dalam cross, intercept oleh defend Barcelona, beliau dapat buat first timer goal. Cantik. Itu yang cantik. Yang lain semua defend. Kita defend dan kita dijaringkan dengan 3 biji gol. Dan saya cakap setting yang ada pada pemain Barcelona, mereka menjadikan gol adalah pre-setting game yang mereka telah latih dan pre-setting macam mana nak penetrate pertahanan yang begitu ketat. Tapi itu pre-setting mereka dapat menjadikan. Itu mereka tunjukkan beberapa bola lah dia punya buah dia yang ada, kemahiran mereka yang ada. Takkan nak tunjukkan banyak sangat kan? Nanti pecah rahsia. Bagi sikit-sikit je. Yang lain kita tengok performance kita secara keseluruhan, lebih-lebih lagi masa lawatan di Jepun dengan bawa modal bolos 12 gol. Secara keseluruhannya, statistik empirical di statistik data ni perlu diingat kepada pemain-pemain Malaysia, mereka telah bolos 36 biji dan mereka hanya menjaring 11 gol sahaja. Dari segi realistiknya, mereka perlu mencipta peluang 1/3 itu kepada gol. Dari segi statistiknya. Dan kalau dari segi nisbah menjaring dan kena, 0.8 kemungkinan Malaysia menjaring dalam satu perlawanan. Dan mereka kemungkinan kena jaring besar ya, 2.57 nisbahnya. Maksudnya kalau setiap kali Malaysia main, pasukan lawan boleh menjaring 2 biji gol berbanding Malaysia. Dengan Malaysia tak sampai 1 gol. Tapi bagaimana percaturan terlihat? Kerana selepas ini mereka balik ke pasukan-pasukan negeri, pasukan kelab untuk saingan Piala Malaysia dan sebagainya. Kekal fokus dan juga bagaimana mencipta satu fokus baru dalam perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Dan dalam pasukan Malaysia, apa yang kita nampak kekuatan dan juga kelemahan yang perlu diisi oleh kesebelasan pasukan? Saya rasa pasukan Malaysia, setiap pemain bukan sahaja jurulatih perlu membuat analisa sendiri terhadap kekuatan dan kelemahan mereka, dan mereka cuba bangunkan kekuatan mereka dan mereka kurangkan kelemahan mereka. Itu penting ya. Dan satu lagi, saya naklah mereka ambil macam mana pasukan hoki Malaysia transform tim mereka bekerjasama dan melihatkan mereka pemain hoki tak dibayar sampai 40, 50 ribu, 80 ribu sebulan ya. Pemain hoki tak ada, pemain bola sepak ada, dengar katanya begitu. Tapi transformkan diri mereka, macam mana melihat
diri mereka bermain satu unit dalam satu idea yang baru, dan preset game itu mesti ada dalam setiap pemain, dan keupayaan membaca permainan itu datangnya daripada individu pemain itu sendiri, dan dia blendkan sekali dalam satu pasukan dan satu persembahan yang dikatakan entertainment, sesuatu yang datang, crowd datang. Dan tadi masa kita berhenti, kita ada bercerita bagaimana perbandingan ataupun kebolehan ataupun bagaimana kita selepas ini mungkin lebih selektif dalam perlawanan-perlawanan. Malaysia perlu terlibat, ada yang mengatakan bahawa Malaysia perlu terlibat dalam perlawanan-perlawanan yang lebih kompetitif berbanding dengan perlawanan-perlawanan pertunjukan. Dan saudara ada mengatakan tadi bahawa kita perlu mencipta ranking yang hebat supaya kita dapat mencipta satu persembahan pertunjukan yang lebih menarik di masa akan datang. Bagaimana dalam aspek kita melihat perbandingan itu? Saya nak bawa satu statement. Saya baca statement tentang pasukan badminton, dan Presiden pasukan badminton menyatakan apa yang perlu dilakukan oleh pasukan badminton negara. Tapi wartawan menulis Presiden BM menjual surat khabar lama, isu lama. Begitu juga dalam bola sepak, setiap kali menyalahkan pemain dan sebagainya. Dalam konteks ini, kita kena lihat apa yang ada di dalam proses pembangunan kita, apa yang kita buat, berapa banyak duit yang kita laburkan, berapa banyak jelatih yang kita bangunkan dengan ilmu-ilmu bola sepak, banyak kita hantar keluar. Pegawai-pegawai dalam aspek pengurusan sukan, governance of the sports tu kita latih. Pegawai-pegawai referee yang juga kita bangunkan sebenarnya, dan pelibatan keseluruhan aspek media, penjenayaan dalam konteks memberi sponsor, sebenarnya pelibatan akademik, universiti-universiti dalam menceritakan pasal isu kecederaan sukan. Tiba-tiba tak boleh main pasukan negara, boleh main dalam masa sebulan setengah boleh pulih. Saya rasa sesuatu yang very skeptical. Dan apabila saya berjumpa dengan kawan saya di Liverpool dia menceritakan tidak semudah itu menyatakan you boleh pulih dengan segera bila dalam konteks aspek kecederaan dalaman. Tidak ada satu yang empirical yang disebutkan kat situ, yang jelas dalam konteksnya. Saya rasa kita perlu berubah dalam konteks itu. Dan kita perlu berubah kerana saya percaya bahawa peminat sukan negara kita pun sudah cukup hebat dan juga sudah memiliki maklumat yang cukup lengkap untuk mempersoalkan dan juga untuk membincangkan perkara ini lebih menarik lagi. Saudara-saudari mungkin akan datang lagi dalam agenda awani ataupun dalam program-program Extra Awani yang lain. Sekian saja agenda awani untuk malam ini. Jika anda mempunyai sebarang pandangan ataupun mungkin mahukan perkembangan lebih terkini, silakan ke extraawani.com ataupun terus bersama kami di Facebook atau Twitter Extra Awani, ataupun boleh terus bersama kami di YouTube dan juga Instagram Extra Awani. Sekian saja agenda awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih banyak.